A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ila ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa ila uliya'illahi salihin wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina al-muslimina wal muslimat bi niyyatil fathi wal qabul wal naf'i wal intifa' wal barakati wal nafha wal shifa'i wal afiyah wal hifdh wal wiqayah wal rahmati wal maghfirah syaulillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, ishrah sudurana wa yassir lana umurana wa zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi serta seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, ashabul fadilah, tuan-tuan puan-puan, moga kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memberi berbagai nikmat dan juga kurniaan kepada kita, dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah sampai kepada satu bulan yang sangat baik, bulan yang sangat teristimewa bagi mereka yang dalam hatinya mempunyai kasih yang tinggi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang ingin merebut pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan menanti-nanti ketibaan bulan Ramadan, maka begitulah bagi mereka yang jiwanya sangat rindukan kepada Nabi dan kasihkan kepada Nabi serta mengagungkan Nabi, maka Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan kerana pada bulan ini lahirnya sebab ataupun punca segala kebaikan yang kita dapat dalam hidup kita. Dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat merebut peluang pahala yang banyak dalam bulan Ramadan. Dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala kerana segala apa yang kita lakukan ini tak lain tak bukan daripada tunjuk ajak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan ataupun bersabda dengan satu riwayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu 'iyalullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala makhluk di atas muka bumi ini ataupun segala makhluk dalam alam ini merupakan di bawah tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita pakai konsep kita sebagai hamba manusia ni, Allah Taala nak kata, Nabi nak kata semua manusia ini merupakan tanggungan Allah Taala, yakni Allah Taala yang akan menguruskan kita dari sudut urusan rezeki, kehidupan dan sebagainya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbuhum ilaihi, dan hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah ialah anfa'uhum li'iyalihim, mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang yang di bawah tanggungan mereka. Kalau seorang suami banyak dia bagi kebaikan kepada ahli keluarganya, isteri dan juga anak-anaknya, maka dia akan menjadi seorang suami yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah akan menjadi seorang ayah yang dicintai oleh Allah Ta'ala kerana banyak memberi manfaat kepada ahli keluarga di bawah tanggungannya. Dan kita semua ini yang mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yakni setiap kita di kalangan orang Islam ini merupakan berada di bawah tanggungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Nabi yang bertanggungjawab untuk nak mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Dan Nabi SAW memberi pelbagai kebaikan kepada kita. Maka apabila Nabi merupakan manusia yang banyak memberi kebaikan kepada yang di bawah naungan Nabi, yakni umat Nabi, maka sudah tentulah Nabi merupakan sebaik-baik makhluk dan juga manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan kepada tuan-tuan sekalian, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga saban tahun kalian semua akan sentiasa berada dalam kebaikan. Biqudumi atau bihululi hadha syahril karimil mubarak, dengan ketibaan bulan yang mulia dan penuh keberkatan ini, yaitu syahrul rabi'inil anwar, bulan Rabi' yang bercahaya. Karena pada bulan ini lahirnya satu cahaya, yang cahaya tersebut sama ada dengan makna yang hakiki ataupun makna yang majazi. Cahaya hakiki ialah memang Nabi kita itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya majazi ataupun maksud secara kiasan metaforanya ialah Nabi itu ibarat cahaya yang menerangkan kita daripada gelap kejahilan kita kepada cahaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha sebaik mungkin, sebagaimana dalam bulan Ramadan kita digalakkan untuk memperbanyakkan amal soleh, sama ada dari bentuk sedekahnya, iktikafnya, puasa dijaga dan sebagainya sepanjang sebulan Ramadan. Maka begitulah para ulama yang mengajar kepada kita cinta dan kasih kepada Nabi SAW, mereka akan menganjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan amalan sunnah-sunnah. Itu membuktikan kita mencintai Nabi SAW sepanjang bulan Rabiul Awal ini. Dan bukan kerana kita buat hanya dalam Rabiul Awal saja, tetapi bulan ini diperhebatkan karena bulan ini merupakan bulan kelahiran Nabi SAW. Jadi cubalah aturkan dalam kehidupan seharian kita apa kita nak buat dalam Rabiul Awal kali ini. Contoh, mungkinlah Rabiul Awal kali ini sebagai tanda saya seronok dengan kelahiran Nabi, saya nak jamu orang hari-hari. Contoh, karena menjamu orang hari-hari itu juga termasuk tinggalan sunnah Nabi SAW. Jamu hari-hari boleh buat ke? Boleh ya. Jamu seorang RM1 kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jamu seorang RM1 2 kupang. Beli cucuk 2 biji, lanikan sebiji 6 kupang. Hari-hari sedekah ke orang, cucuk 2 biji ataupun kuih. Ataupun kita letakkan hari-hari saya nak berselawat pada Nabi SAW 100 kali, pulanglah. Yang penting kita hidupkan suasana Rabiul Awal kali ini biar berbeza pada waktu-waktu lain. Biar kita berbeza sikit dengan orang lain. Maka sebab itulah kita tengok di kebanyakan tempat lagi setahun nak Rabiul Awal dah ada perancangan dah apa nak buat. Ada yang membuat majlis secara besar-besaran, ada yang buat majlis periwayatan hadis dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang buat dengan cara baca Quran. Yang penting menyambut kelahiran Nabi SAW satu amalan yang baik, amalan yang mulia, sebagai tanda menzahirkan kegembiraan kita terhadap rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik muslimin sekalian, insya-Allah kita sambung bacaan kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita masih lagi pada hadis yang ke-24. Tajuk diberikan ialah Allah Maha Sempurna dan Maha Pengampun. Jadi alhamdulillah kita dah baca hadis ini sehingga Allahumma salli ala Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi ini, ya ibadi, Allahu akbar, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Sampai dekat tu kita baca hari tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi insya-Allah kita akan baca sekali lalu dari atas sampailah baris yang kita akan tengok syarahan pada hari ini insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isnadina al-muttasilati ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi masyayikhina wa 'ulumihim wa barakatihim fid dharain Allahumma amin. Qala an Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ya ibadi
kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Jadi malam ni kita akan baca sampai dekat tu insya-Allah. Maksud hadis ini daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, daripada Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Tuhannya. Maksudnya hadis ini hadis kursi. Hadis kursi kita dah sebut dari itu, lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu ke atas diriku, dan aku jadikan juga suatu pengharaman antara kamu sekalian. Maka janganlah kamu berlaku zalim. Wahai hamba-hambaku, sekalian kamu adalah sesat kecuali mereka yang telah aku berikan petunjuk. Maka mohonlah petunjuk daripadaku, kamu semua akan aku berikan petunjuk. Wahai hamba-hambaku, sekalian kamu adalah lapar kecuali mereka yang telah kuberikan makan kepadanya. Maka mohonlah makanan daripadaku, akan kuberi makan kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, sekalian kamu adalah telanjang, yakni tidak berpakaian, kecuali mereka yang telah aku berikan pakaian. Maka mohonlah pakaian daripadaku, akan kuberikan pakaian kepadamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu berdosa siang dan malam, dan akulah yang mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mohonlah keampunan kepadaku, akan kuampuni sekalian kamu. Baik, jadi malam ni insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan tengok pada lafaz firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Maksudnya, wahai sekalian hamba-hambaku, kalian semua merupakan orang yang tidak berpakaian. Jadi maksudnya di sini ialah Allahumma shalli ala Muhammad, pada asalnya kita ialah kita ni tak ada apa-apa pada kita, melainkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada pakaian, sama ada makanan, kesemuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak habaq kata pakaian yang kita sedang pakai sekarang ni pun merupakan milik Allah taala. Zahir nampak macam kita beli, kita jahit, kita pakai, kita simpan, nampak zahir begitu, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala yang mempermudahkan dan memberi kepada kita jalan untuk mendapatkan pakaian tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sebab itulah dalam hadis ni kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, ketahuilah hakikat kamu yang sebenar ialah 'arin, maksudnya tidak berpakaian, illa man kasautuhu, melainkan aku berikan kamu pakaian. Dan subhanallah, bukti kata bahawasanya kita ini pada asalnya tidak berpakaian ialah kita keluar daripada perut mak kita tu tak ada selai benang pun yang mengiringi kita. Melainkan setelah kita dipakaikan, dibalut dengan napkin, dibalut dengan tuala, kemudian dipakaikan baju dan sebagainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bila kita keluar lahir dalam keadaan dipakaikan baju, maka itulah tandanya Allah yang memakaikan kepada kita. Kerana apa? Kerana ramai lagi bayi-bayi yang lahir dalam keadaan tidak berpakaian, maksudnya tidak ada pakaian untuk diberikan kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Khair. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah yang memberi pakaian kepada kita, lalu Allah Taala mengatakan fastaksuni, maksudnya utlubu minnil kiswata, mintalah daripada aku pakaian, iaitu wahiya ma yasturul jasada, apa yang boleh menutup jasad kamu. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah dalam diri manusia, jasad ini merupakan satu perkara yang menjadi privasi bagi manusia. Jasad ni Allahumma shalli ala Muhammad satu keaiban bagi kita untuk kita pamerkan kepada orang. Dan secara fitrahnya, siapa-siapa pun akan ada perasaan malu apabila badannya didedahkan. Allahu akbar. Tak usah kata orang tua, budak-budak pun dia akan main perasaan tu, malu, segan tengok tubuh badan dia. Allahu akbar. Jadi itu fitrahnya. Tapi masalah orang kita sekarang ni, umat sekarang dah pun menyalahi fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan.
Nah, Allah ciptakan fitrah manusia ialah malu kalau aurat itu didedahkan. Tapi sekarang orang balik kuang, habis semua nak dilondehkan, semua nak dipamerkan. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak boleh nak pamerkan dengan warna kulit, maksudnya mungkinlah nak dedahkan aurat, sagi nampak panau, nampak kudih dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya didedahkan aurat dengan cara apa? Dinampakkan bentuk tubuh badan. Dipakai ketat dan sebagainya. Tak kiralah lelaki ke perempuan, hak lelaki pun sama. Terutama orang perempuan kita tengok zaman sekarang, sungguh pun dia kata saya tutup aurat, tapi itu hanya membalut aurat, bukan tutup. Kerana berapa ramai di kalangan wanita kita sekarang yang bukan orang kata apa, menjaga aurat. Tutup tapi didedahkan dengan apa? Dengan bentuk badan tersebut, dipakai ketat dan sebagainya. Orang lelaki pun sama. Kadang-kadang kita hak lelaki ni pun malu nak tengok orang lelaki tu. Allahu Akbar. Contoh pagi-pagi tuan-tuan tengok kawasan kita, kawasan tuan-tuan ni selalu banyak. Pagi Sabtu, pagi Ahad, ramai golongan tu. Hak jenis duk kayuh bersikah tu. Kita pun heran, apa kaitannya pakai baju ketat tu dengan kayuh basikal? Adakah kerana pakai longgak menyebabkan basikal tak boleh pi, tak boleh kayuh? Kita pun heran. Kenapa nak ikut sangat cara budaya orang bukan Islam? Cara orang yang menyalahi fitrah. Sehingga kita hak Muslim ni pun tiru sekali pakai ketat. Hak laki ni pun kita pun nak tengok pun malu. Kan? Sama-sama laki. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Jadi orang kita ni dah lari daripada fitrah yang asal. Fitrah yang asal Allah jadikan kita malu dengan aurat kita. Zamanlah orang nak tunjuk lagi dah. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Lepas tu bila orang tengok marah pula. Amboi mata gatai duk tengok kita. Habis tu yang hampir tunjuk pasal apa? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah pakaian dari aku, aksikum, nescaya fastaksuni aksukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku akan berikan pakaian. Maksud Allah beri pakaian tu bukan maknanya contoh Allahumma salli ala Muhammad, mai bulan puasa, lagi 10 hari nak raya, malam 10 terakhir tu Allahumma salli ala Muhammad, angkat tangan, ya Allah bagilah aku sepasang baju Melayu yang paling mahal ya Allah, dengan sampin yang merelak-relak ya Allah. Hari-hari tiap-tiap malam macam doa. Pasal apa? Doa harap kok turun selai sepasang baju Melayu. Allah akan bagi pakaian dekat kita bukan bagi segedebak turun macam tu. Ya, Allah boleh bagi. Tak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Bani Israel. Bani Israel, Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi Musa untuk selamatkan mereka daripada Firaun, lalu disebabkan dengan sikap mereka sepanjang di bawah jagaan Nabi Musa AS tersebut, maka Allah iqab mereka. Maksudnya Allah denda mereka. Allah turunkan satu tata tertib di atas kesalahan mereka. Mereka ni disesatkan selama 40 tahun. Allahu Akbar. 40 tahun sesat duk pimai tang tu saja. Jalan tang tu balik, jalan tang tu balik. Menyebabkan 40 tahun, kalau kata yang jalan tu budak kecil, maknanya sepanjang 40 tahun dia dah besar dah hanya dalam perjalanan sesat tu saja. Baik, waktu tu mereka merantau, bermusafir, mereka tak boleh berniaga, mereka tak ada tempat nak buat baju, tempat nak cuk tanam, tak ada. Perjalanan sesat tu. Bukan mereka duduk 40 tahun buat kampung situ tak. Jalan, cari jalan nak keluar pergi ke Palestin. Dan subhanallah, di antara kurniaan Allah kepada Bani Israel pada ketika tersebut ialah makanan Allah buat turun terus dari langit. Mereka nak makan, turun dari langit. Mereka nak ayak, Allah suruh Nabi Musa retuk batu. Allahumma salli ala Muhammad. Sampailah boleh nampak lagi mengikut kajian sejarahnya lah, boleh nampak lagi kesan ketukan batu yang dibuat oleh Nabi Musa AS. Bila Allah Ta'ala kata, faqulna drib bi'asakal hajar. Allah Ta'ala kata, wa idh istasqa Musa liqaumihi, ketika Musa meminta air daripada Allah Ta'ala untuk diberikan kepada kaumnya, lalu Allah Ta'ala kata, faqulna, kami pun arahkan kepada Musa dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idrib bi'asak, wahai Musa, ketuk tongkat kamu kepada batu. Fanfajarat minhu 12 aina. Maka bila Nabi Musa ketuk sekali, keluar 12
12 mata air, betul tak? Bukan air mata. 12 mata air. Air mata lain, mata air lain. Kan Allahu Akbar. Mata air dalam cerita Piramli tu. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila Nabi Musa retuk, maka keluar 12 air mata, 12 mata air, bukan mata air. Lubang-lubang air tu, Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya Bani Israel, Allah Ta'ala boleh bagi secara on the spot macam tu. Tak perlu nak korek telaga apa semua. Dan berkenaan pakaian mereka pula. Allahu Akbar. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh guru kami tentang sejarah perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel. Dalam tempoh 40 tahun tersebut, Allah Ta'ala kurniakan pakaian kepada mereka. Dan pakaian tu, Allahumma salli ala Muhammad, walaupun sehelai pada badan mereka, tapi Allah jadikan kelebihan, pakaian tu akan mengikut saiz tubuh badan mereka. Kalau kata dia pakai dia kecil, maka sampai dia besar, pakaian tu akan membesar. Dan kalau kata pakaian tu, Allahumma salli ala Muhammad, dipakai pada waktu musim sejuk, musim panas nanti, baju tu takkan memanahkan dia. Allahu Akbar. Maknanya Allah boleh sahaja bagi macam tu pada kita dari sudut pakaian. Tetapi dalam hadis ini ataupun hadis kursi ini, bila Allah Ta'ala kata mintalah pakaian, aku akan berikan pakaian, maksud di sini bukannya Allah akan bagi kepada kita seperti Bani Israel dahulu, sedangkan benda tu taklah mustahil bagi Allah. Akan tetapi maksudnya ialah uyassiru lakumul asbabal muhassilata laha, yakni Allah Ta'ala akan memudahkan bagi kita sebab-sebab dan cara untuk kita menghasilkan pakaian, untuk kita mendapatkan pakaian. Bila kita minta pakaian dari Allah, maka di antara sebabnya Allah bagi rezeki dengan dapat gaji, dengan dapat duit, orang bagi, orang hadiah. Allahu Akbar, orang sedekah dan sebagainya. Yang pentingnya hadis ini nak abang kata, apa sahaja keperluan dalam hidup kita, fokus kita ataupun keterikatan kita ialah dengan Allah Ta'ala. Jangan nampak makhluk lagi. Kita kena ajak apa-apa saja kita nak, minta dari Allah dahulu sebelum kita runtun orang. Kalau kata kita nak kepada makanan, doa dulu, ya Allah kurniakan saya rezeki dari sudut makanan, ya Allah kurniakan saya pakaian. Kalau nakkan kepada kenderaan, minta Allah dulu. Kalau nakkan kepada kediaman, minta kepada Allah dulu. Ini kadang kita minta kepada orang, kita runtun pada orang dalam keadaan kita sendiri pun tak ada pengharapan penuh dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sendiri pun tak yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk nak bagi rezeki kat kita tanpa disangka. Dalam keadaan kita usaha tersebut, kita hanya nampak pada usaha. Kita nampak cara lagu ni memang payah nak beli-beli ni, payah. Sedangkan payah mudah tu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah, maka semudah itulah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, wahai hamba-Ku, kalian semua tidak berpakaian, akulah bagi pakaian, maka mintalah dari aku pakaian. Bukan nak habaq kata pakaian saja, apa sahaja yang kita nak dalam hidup ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nakkan kepada tempat teduh, nak kepada rumah, nak kepada kenderaan, nak kepada apa saja sekalipun, tempat pertama sekali kita kena cari ialah Allah. Jadi Allah bagi contoh dengan pakaian ni hanya satu bentuk, orang kata apa, panduan bagi kita. Panduan yang paling dekat. Maknanya kalau pakaian yang dah ada di tangan, di badan kamu, itu pun Allah mengatakan itu dari Allah, apatah lagi yang belum ada di tangan kamu, yang tak ada lagi pemilikan kamu, sudah tentu Allah juga yang akan bagi pada kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam hadis ni nak ajak pada kita bahawasanya apa sahaja yang kita nak daripada nikmat keduniaan ini, semuanya milik Allah. Bila semuanya milik Allah, maka mintalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin sekalian, habis perkara tersebut. Kemudian bila dalam hadis tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un. Sebelum ni Nabi Allah Ta'ala kata, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu orang yang lapang, aku yang bagi makan, maka mintalah makan dari aku. Yang ni pula Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, kalian semua itu bertelanjang, tak berpakaian, mintalah pakaian dari aku akan bagi pakaian. Hadis ini dipandang dengan dua konsep, dua skop. Satu konsep secara zahir,
iaitu memang makanan dan juga pakaian untuk luaran kita, zahir. Kita duk makan nasi, makan bihun, makan apa semua, yang tu Allah yang bagi, maka kita kena minta dari Allah. Kita pakai jubah, pakai baju Melayu, teluk belanga, telekung, putih, Khadijah, semua ada. Jadi semua tu dari Allah Ta'ala untuk yang zahir. Namun ada satu lagi konsep yang dipandang lebih mendalam berkenaan hadis ini, iaitu para ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, mereka pandang yang dimaksudkan dengan pakaian dan juga makan di sini bukan makan nasi lemak, roti canai, nasi kandang tu tak. Bukan pakaian, baju Melayu, teluk belanga, jubah tak. Maka kata mereka, Allahumma salli ala Muhammad, al-muradu bil kiswati libasut taqwa. Yang dimaksudkan pakaian yang Allah pakaikan kepada kita ialah pakaian ketakwaan. Dan wal muradu bit ta'am, yang dimaksudkan dengan makan dalam ucapan Allah sebelum itu, iaitu ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, wahai sekalian hamba aku, kamu semua lapar melainkan mereka yang aku bagi makan. So makan di sini bukan maksud nasi ataupun benda yang zahir masuk di mulut dan kemudian turun ke perut. Maksud makan di sini ialah qutur ruhi, makanan roh. Yang ni pandang sisi orang-orang tasawuf, orang ahlullah, orang arifin billah. Mereka pandang benda ni dari sudut apa? Dari sudut Allah nak abang kata kita semua ni pada asalnya jahil, tak ada apa-apa, tak reti apa. Melainkan mereka yang Allah Ta'ala berikan takwa kepadanya, melainkan yang Allah Ta'ala berikan taufik untuk beriman kepadanya. Jadi Allah Ta'ala nak kata apa? Wahai sekalian manusia, kamu semua ini jahil, kamu semua ni tak reti apa, maka mintalah petunjuk dari aku, maka aku akan berikan jalan takwa kepada kamu. Macam tu juga dalam bab makanan, Allah Ta'ala nak kata, wahai sekalian manusia, sebenarnya roh hampa lapang, jiwa hampa lapang dengan ibadah, dengan amal soleh, maka mintalah dari aku agar aku perkenankan kepada kamu untuk melakukan amal soleh, agar roh kamu mendapat makanan tersebut. Dan selalu kan kita sebut, kita ni perlu makan dua jenis. Satu makan jasmani, satu makan rohani. Jasmani perut kita. Dan subhanallah, kadang-kadang kita terlebih makan jasmani berbanding rohani. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa macam bersalah kalau tak susun masa elok untuk perut kita ni. Sebab tu dalam seharian kita, jadual untuk perut ni ada 4. Sarapan pagi, kemudian kudapan, makan tengah hari, minum petang, makan malam. 5 kali, bukan 4, 5. Hak tu makanan jasadi kita. Kita susun sampai tahap kalau tak kena salah satu, kita kata tak boleh ni, tak ikut jadual ni. Kok mana pun paling simple, makan pagi kena, tengah hari jangan lewat, petang kena makan. Allahu Akbar. Tu paling kurang sehari 3 kali kita punya jadual pemakanan kita. Kita jaga sungguh. Lewat sikit kita marah orang, lewat sikit kita merungut, lambat sampai sikit kita merepek. Pasal apa? Untuk perut kita. Lapang lama sikit kita gaduh tak boleh duduk dah. Tapi masalah kita sekarang, roh kita yang kelaparan sekian lama kita tak peduli pun. Roh kita perlukan kepada zikir, roh kita perlukan kepada solat, roh kita perlukan kepada istighfar, roh kita perlukan kepada amal ibadat, roh kita perlukan kepada berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita buat tak heran pun. Sedangkan kalaulah Allah boleh pisahkan roh dengan jasad kita, duduk sebelah, kita tengok dia, sudah tentu kita akan lihat keadaan roh tu menggelupuk. Kerana apa? Kelaparan. Pasal kita dah abaikan jadual pemakanan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Makan pagi kita cukup pentingkan. Makan tengah hari, hak tu lah paling berat sekali kena pegang. Petang, sagi malam pula. Sampai tahap mikir pasal makan ni tak torah. Kadang-kadang saya pun nak makan apa dah hari ni. Tu nak habaq kata nikmat Allah terlalu banyak sampai tak tahu nak makan apa. Orang lain fikir apa nak makan hari ni pasal tak ada apa. Kita nak makan apa tak tahu. Allahu Akbar. Tapi pernah tak kita fikir aku nak zikir apa dah hari ni? Aku nak selawat banyak mana dah hari ni? Hari ni kena buat sunat apa tau? Tak pernah kita fikir. Pasal apa? Pasal kita hanya fikir tentang jasad kita. Sedangkan nanti kita nak jumpa dengan Allah bukan dengan jasad tu.
Kita akan jumpa dengan Allah ruh dan juga jasad. Bahkan kerana jasad kita akan ditanya oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Makan kita macam mana? Minum kita macam mana? Walaupun benda tu harus dalam kehidupan, tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ulama tasawuf bila tengok hadis ni, depa tak nampak hak luaran tu, depa nampak hak dalaman, iaitu soal jiwa kita, roh kita. Makanan roh kita, apa dah? Taqwa, amal ibadah. Pakaian roh kita, pakaian jiwa kita, itu pakaian taqwa dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Kemudian dalam bab ini, pengarang kitab ni mendatangkan kelebihan amalan kita memberi pakaian ataupun minuman ataupun makanan kepada orang. Allahumma salli ala Muhammad. Keluar daripada perbahasan ni, dia masuk sikit tentang apakah kelebihan kalau kita suka bagi orang makan ataupun bagi orang minum. Pada asalnya hadis ini nak mengatakan apa-apa saja yang kita nak, makankah, minumkah, pakaiankah, semua itu dari Allah, maka minta dari Allah. Namun begitu, apabila kita mendapat segala-galanya dari Allah, maka kita juga digalakkan untuk berkongsi pemberian Allah kepada kita kepada orang lain. Jadi dalam bab ni, apakah kelebihan fi man kasa au at'ama au saqa musliman? Kelebihan bagi mereka yang memberi pakaian ataupun makanan ataupun minuman kepada seorang muslim yang lain. Warada fil hadithil hasan, terdapat satu hadis yang taraf hadis sebut hadis hasan, sebagaimana Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi SAW, ayyuma muslimun kasa musliman thawban ala iryin kasallahu ta'ala min khudril jannah. Kata Nabi SAW, ni kelebihan kalau kita bagi baju ke orang, pakaian ke orang. Iaitu kata Nabi, mana-mana muslim yang menutupi muslim yang lain, maksudnya memberi pakaian kepada muslim lain dengan baju atau pakaian, yang mana orang itu tidak berpakaian, maksudnya dia tak ada baju, orangnya tak berkemampuan untuk nak beli baju dan sebagainya, maka kelebihannya ialah Allah Ta'ala akan pakaikannya pakaian di syurga yang berwarna hijau. Ini kelebihan kita kalau suka sedekah baju ke orang, terutamanya kalau orang tu memerlukan. Contoh selalu kan bila musim banjir, rumah orang tu terbakar apa semua, habis tak ada baju apa semua, jadi dia nak tukar pakaian untuk nak tutup aurat dia, tak ada, kita pi bagi, maka kelebihan yang ni dapat. Apa dia? Allah Ta'ala akan pakaikan kita pakaian dalam syurga, iaitu pakaian yang warnanya hijau. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, siapa-siapa yang nak pakai baju warna hijau, pakai dengan niat nak mencontohi ahli syurga, disebabkan pakaian ahli syurga warna mereka ialah hijau. Allahu akbar. Khair. Namun begitu, bila Allahumma salli ala Muhammad, kita disunatkan, digalakkan untuk nak bagi pakaian dekat orang, dan kalau boleh nak bagi pakaian tu biar bagi dengan penuh, orang kata, penghargaan, dengan penuh, orang kata apa, jiwa yang betul-betul nak bagi, bukan bagi kerana nak pelepah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kadang dengar bunyi kata Assalamualaikum warahmatullahi, pihak Masjid Matan Pasiak buka, siapa-siapa nak sumbang pakaian untuk mangsa-mangsa banjir dan terbakar, sila boleh bagi di bilik kita sediakan. Dia wak mai tu ya Karim, semua ada sumbat masuk dalam plastik tu, bercampur habis, baju lelaki baju perempuan duduk dalam tu, hak kecil hak besar sekali, hak luar dalam pun dalam tu. Allahu akbar. Jadi kalau boleh biar kita bagi dalam keadaan kita rasa berat nak bagi, maksudnya bagi yang terbaik, bagi dalam keadaan kita susah nak bagi tu, kita terpaksa ambil masyaqqah sikit. Kerana apa? Pemberian macam itulah yang akan membuktikan kita akan mendapat pangkat kebaikan sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Quran Allah Taala kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian takkan sampai tahap albir yang sempurna, kalian berbuat kebajikan yang paling lengkap, sempurna, elok, melainkan kalian menginfakkan daripada apa yang ada pada kalian, sesuatu yang paling kalian sayang, mimma tuhibbun, apa yang kalian rasa sayang sangat nak bagi.
Allahumma salli ala Muhammad. Mungkinlah pakaian bagi kita sekarang ni senang nak bagi pasal baju kita hak lama dulu pakai sekali dua, tak boleh pakai dah. Pasal baju tu koi dek kecil. Kan? Bukan kita besar, baju tu koi dek kecil. Jadi sebabkan tak boleh pakai, kita pun senanglah nak bagi, tak rasa sayang sangat. Cuma dia sayang tak mana? Sayang tak rajin cara nak bagi. Sebabkan kita nak mudah, kita ambil rabuk-rabuk bola plastik, kedebam tok di masjid macam tu. Lah kali pening siapa? Geng masjid. Geng masjid kalau pening pula, payah sangat depa ni, kita boh dalam helak tu, lempak ke depa pilih sendiri. Jadi serabut depa pula duk berebut berselera. Jadi apa salahnya kalau kita nak bagi pakaian lepas ni pada orang, kita bagi dalam keadaan apa? Tersusun elok. Dia asing-asingkan pakaian orang lelaki. Kalau kita seluak-seluak saja, baju-baju saja, kalau jenis pasang-pasang. Lepas tu plastik ni orang lelaki dewasa, ni orang lelaki budak-budak, ni plastik ni perempuan dewasa, perempuan kanak-kanak, macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang hamba Allah saya jumpa. Ya Karim, Allahumma salli ala. Moga-moga pengajaran pada kita semua untuk kita boleh sama-sama buat kebaikan macam tu. Ada hamba Allah saya jumpa, dia ni habiskan duit untuk pergi beli plastik tu. Plastik yang orang dah bungkus baju tu. Kalau kita pergi beli di kedai pasar raya kan, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun di pasar malam sekalipun, baju hak ada sidai lain, hak yang nak jual tu lain, dia akan ada bohlam plastik luk sinar tu kan, cantik tu kan. Jadi hamba Allah ni dia beli plastik itu hanya semata-mata untuk nak lipat baju hak dia nak bagi ke orang tu. Dia lipat selai-selai, bohlam plastik tu selai supaya orang senang ambil. Yang tu baru terbaik cara bagi. Ini dah semua pergi longgok tentu semua. Allahu Akbar. Khair. Jadi hadis ni mengatakan siapa-siapa yang memberi pakaian kepada orang Islam yang memerlukan, maka dia akan diberi pakaian dalam syurga yang warnanya hijau. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in. Mana-mana seorang muslim yang memberi makan kepada seorang muslim yang lapar, at'amahu Allahu yaumal qiyamati min thimaril jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia makan pada hari kiamat daripada buah-buahan syurga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in. Mana-mana muslim yang memberi minum kepada orang Islam yang dalam keadaan dahaga, saqahu Allah taala yaumal qiyamati minar rahiqil makhtumi. Allah Subhanahu wa taala akan beri minum dia pada hari kiamat nanti daripada ar-rahiqil makhtum. Apa maksud rahiqil makhtum? Min khamril jannah, daripada arak dalam syurga. Bila sebut arak dalam syurga tak sama macam dunia. Arak syurga tidak memabukkan macam dunia. Bahkan makin minum makin lazat, makin enak. Yang mana kenapa dinamakan arak ni ar-rahiqul makhtum? Makhtum ni maksudnya apa? Yang dicetak, yang dicop, yang dikhatam. Iaitu arak ini min khamril jannati al-makhtumi alaihi bil miski. Yang mana arak tersebut wanginya seperti kasturi. Allahumma salli ala Muhammad. Itu arak syurga nanti. Baik. Allahu Akbar. Kemudian kita masuk dalam perbahasan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian semua sentiasa melakukan kesalahan, sama ada di waktu malam ataupun siang, dan hanya akulah yang akan mengampuni kesemua dosa. Maka mintalah keampunan dari aku, nescaya aku akan ampunkan bagi kamu. Jadi maknanya apa? Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan bahwasanya kita seorang hamba ni sifat kita takkan lari daripada buat silap. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Taala kata innakum tukhti'una. Bila sebut dengan lafaz tukhti, Allah tak sebut, tak mengatakan innakum akhta'tum. Akhta'tum kalau kita mengaji bahasa Arab, fi'il madhi, past tense, perbuatan yang dah lalu. Dalam ayat ni, hadis ni Allah Taala menggunakan past tense, depan tu present tense, kan? Kata kerja yang sedang dan akan lakukan. Dalam bahasa Arab dipanggil fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' faedahnya ialah, maksudnya ialah sedang, akan dan berulang.
Jadi Allah tak nak abang kata sikap kita seorang hamba ni kok mana pun kita akan buat silap. Sama ada silap tu kecil ataupun besar, akan berulang. Dan bila Allah nak abang kata kita ni akan berulang buat dosa, maknanya kita ni banyak dosa. Dan dosa yang kita buat banyak tu, Allahumma salli ala Muhammad, sama ada kita buat waktu siang ataupun malam. Jadi kalau terberhenti setakat tu kita baca, maka akan mai satu perasaan kepada kita, perasaan putus asa. Nah, Allahu Akbar. Mandangkan kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, dosa, aku ni memang tak boleh buat apa, tak boleh pakai punya orang. Akhirnya buat apa? Bunuh diri dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala nak habaq kata, jangan risau. Walaupun hampa ni, tabiat hampa, selalu buat kesalahan siang dan maupun malam, tapi ada satu yang lebih besar. Apa dia? Kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Hanya aku yang boleh mengampunkan kesemua dosa tu. Ai asturuha wa a'fu anha. Maksud Allah Ta'ala aghfiru dzunub, Allah Ta'ala kata aku yang akan mengampunkan kesemua dosa tu ialah yang pertama asturuha. Ni di antara kasihnya Allah pada kita. Bila kita buat dosa, pertama sekali sebelum Allah nak ampunkan dosa tu, Allah simpan dulu dosa kita tu. Maksudnya Allah tutup dosa kita. Allah tak habang ke orang. Di antara nikmat paling besar yang kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala ialah ni'matus satr. Nikmat Allah tutup aib kita, tutup dosa kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan Allah buka hijab, boleh nampak dosa saya ni, saya rasa meja ni duduk atas kepala saya. Tiang-tiang tu pun tuan-tuan boleh ada kekuatan untuk cabut, lempak, retuk kepala saya. Allahu Akbar. Syekh, Allahumma salli ala Muhammad, Syahid Said Ramadan Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, waktu dalam satu wawancara, wartawan tu tanya dia, wahai Syekh, kami dapati kamu ni setiap kali orang bersalaman dengan kamu, kamu elak dan kamu tolak orang daripada nak cium tangan kamu. Kenapa kamu tak bagi? Sedangkan kami tengok ulama-ulama lain, syekh-syekh lain, ramai je yang bagi tak cium orang, cium tangan mereka. Lalu Syekh Ramadan Buti kata, aku malu. Dia kata, aku rasa aku tak layak untuk tangan aku dicium. Lalu Syekh Ramadan kata, kalaulah Allah buka dosa aku kepada semua orang, nescaya semua orang akan ludah pada muka aku. Tu tara dia. Yang mana Allah pilih mati dalam keadaan apa? Mengajak tafsir Al-Quran, buka Al-Quran dan mati sembah matah Quran. Dibom dalam masjid. Mati dalam keadaan ibadah, semulia-mulia ibadah. Apa dia? Mengajak ilmu. Tu pun masih lagi mengatakan dia seorang pendosa yang banyak. Apatah kita? Jadi Allahumma salli ala Muhammad, nikmat yang paling besar Allah bagi kita ialah Allah tutup dosa kita. So bila Allah tutup dosa kita ni, kita pula jangan duk pergi cewi dengan dosa. Cewi tu apa dia? Bahasa belah kami, belah baling kot. Allahumma salli ala Muhammad. Cewi tu nampak ke mana? Dia menunjuk-nunjuk dengan dosa. Dia orang dapat bangga dengan dosa dia, sonok dengan dosa dia. Duk syok pi habaq kat orang. Pasal tu kita, Allahumma salli ala Muhammad, mungkinlah sekarang ni Allah Ta'ala dah bagi hidayah, bagi taufik kat kita untuk boleh beramal soleh. Dan mungkinlah dulu zaman silam kita penuh dengan kehitaman. Maka yang hitam tu jangan duk pi nampak cantik, jangan duk pi habaq kat orang. Jangan duk pi cerita. Saya dulu kan nak kata kalau setakat kasbek tu 3 botol 2 minit ya. Contoh, jangan duk pi habaq. Benda tu Allah dah tutup, biar jangan duk habaq. Allahu Akbar. Jadi kalau hak kita pun Allah Ta'ala tutup dan Allah tak bagi kita buka, apatah lagi dosa orang, jangan duk pi buka. Ini tak suka bercerita tentang jahat orang dulu dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Biar pilah, itu dia sedang dapat nikmat Allah. Apa dia? Nikmat Allah tutup maksiat kita. Sebab tu di sini kata Syekhuna, maksud Allah Ta'ala kata aghfiru dzunub, aku ampunkan dosa, ialah pertama sekali asturuha, aku tutup dulu aib tu. Aku tutup dosa tu, tak ada siapa orang tahu. Hanya aku dengan dia saja. Dan kemudian wa'afu anha, aku akan ampunkan dosa tu.
Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, perbahasan agak panjang, saya ringkaskan. Bila kita diampunkan oleh Allah SWT segala dosa kita, maka Allah Ta'ala kata, fastaghfiruni, mohonlah keampunan dari aku. Aghfir lakum, pasti aku akan berikan keampunan tersebut. Ai asturu dhunubakum wa amhu atharaha wa la uakhidhukum biha. Maksud aghfir lakum ni ulama tafsir dengan 3 terjemahan, 3 makna. Yang pertama, ai asturu dhunubakum. Bila Allah Ta'ala kata, mintalah ampun dari aku, aghfir lakum, aku akan ampuni bagi kamu. Maksud aku ampuni bagi kamu itu ialah, yang pertama, asturu dhunubakum, aku tutup dosa kamu, orang lain tak tahu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, wa amhu atharaha, aku akan padam kesan dosa kamu daripada buku catatan kamu tu. Tak ada, kosong. Dia bukan ambil orang apa, pen garis nampak tulisan, tak, ni padam tu, tukar muka surat baru. Dan yang ketiganya, wala uakhidhukum biha, aku tak ambil hirau dosa kamu yang pernah kamu buat, seolah-olah tak ada apa. Kan kita kalau orang buat jahat kat kita, buat tahana kat kita, bolehlah kalau setakat nak beramal dengan hadis, antara kelebihan siapa yang nak masuk syurga, dia kena maafkan orang. Kita bolehlah, tak apa, saya maafkan dosa dia. Tapi maafkan kesalahan saja, tengok muka tak boleh. Nampak? Kita tak boleh tengok, ish, aku tak boleh jumpa dah. Kalau boleh jangan pergi jumpa aku, tak boleh, aku teringat. Tu kita, kalau orang buat jahat kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak mana jahat kita buat dulu, hari-hari Allah ajak mai jumpa dengan dia. Sehari 5 waktu Allah panggil kita jumpa. Kita, orang buat jahat, nak jumpa, minta maaf. Saya maafkan kamu, tapi minta maaf, saya tak boleh tengok muka. Kalau boleh jangan main jumpa. Hak dulu selesai gitu. Tapi jangan duk main dah. Tu kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Allah Taala boleh terima kita ni, walaupun kita buat dosa, bertaubat, Allah bagi lagi. Buat dosa, taubat, Allah bagi lagi. Hatta dalam buat dosa tu pun Allah masih lagi boleh terima kita. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu nikmat yang besar pada kita. Bila kita buat dosa, ada peluang untuk kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin sekalian, ba'dul athari fi fadail istighfar. Kita lajak sikitlah sampai habis bab ni. Sebahagian daripada riwayat-riwayat yang menceritakan kelebihan kita minta ampun dari Allah, atau secara khususnya kelebihan kita beristighfar. Wa ruwiya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qala wa 'izzatika ya Rabbi la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Nabi kata, syaitan pernah bersumpah depan Allah Ta'ala. Dengan kata syaitan, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Maknanya syaitan pun sejahat-jahat dia masih mengaku kata Allah tu Tuhan. Allahu Akbar. Lalu syaitan kata, demi kemuliaan dan kemegahanmu ya Allah, aku akan terus menyesatkan mereka, memesongkan hamba-hamba kamu selagi mana roh-roh mereka ada dalam jasad mereka. Maksudnya syaitan akan mula hasut kita, start daripada mula kita kecil sampai kita nak hembus nafas terakhir. Sehingga itulah syaitan akan ikut dan nak menyesatkan kita. Dan paling teruk ujian kita bila nak mati. Ni sumpah syaitan depan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Syaitan kata, aku akan hari-hari cuba hasut mereka. Selagi ada nyawa, selagi tu aku pergi sesatkan dia. Tak terlepas siapa sekalipun, yang alim, yang abid, yang awam, semua sekali. Allahu Akbar. Bila syaitan bersumpah macam tu depan Allah Ta'ala, lalu Allah balas balik sumpahan syaitan tu dengan kata Allah, faqala rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala juga berkata kepada syaitan, wa izzati wa jalali wa irtifa'i fi makani la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Kata Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kemegahanku, demi ketinggian aku dalam kekuasaan aku akan sentiasa memberi keampunan kepada mereka selagi mana mereka minta ampun dari aku.
Syaitan pun kecewa macam tu je. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya syaitan duk harap bila hasut Allah lepaskan orang tu, Allah tak peduli. Sebaliknya Allah Ta'ala kata, hampirlah hasut. Kalau mereka termakan hasutan kamu sekalipun, kemudian mereka bertaubat, minta ampun dari aku akan ampunkan, aku ambil balik dia. Nah, maknanya di sini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebanyak mana, selama mana dosa kita buat, akan tetapi bila kita berdosa dan minta ampun, Allah Maha Kaya dan Allah akan bagi keampunan pada kita. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi bersabda, man akthara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, kelebihannya ialah ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja. Kelebihan banyak istighfar yang pertama ialah Allah Ta'ala akan jadikan kepadanya daripada setiap perkara yang dirisaukan akan ada jalan keluar. Tak cukup duit, istighfar. Nak anak, istighfar. Kemarau, istighfar. Nak kepada kemewahan, istighfar. Apa saja kita risau, istighfar. Takut hantu, istighfar. Allah Akbar. Takut orang, istighfar. Karena Nabi kata, siapa yang banyak istighfar, segala benda duk serabut dalam kepala otak dia, Allah buka jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan daripada segala kesempitan dalam hidupnya, kesusahannya, Allah bagi jalan keluar. Allahu Akbar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan kelebihan yang ketiga siapa yang banyak istighfar ialah Allah Ta'ala akan kurniakan rezeki kepadanya tanpa dia sangka. Maksud tanpa disangka ni ialah ai min jihatin la yadhunnu maji'ar rizqi minha. Allah Ta'ala bagi kepada dia rezeki itu daripada sumber yang dia sendiri pun tak sangka. Allahu Akbar. Tiba-tiba je main dengan cara tu. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Kemudian, itu kalau kita istighfar untuk diri sendiri. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, barang siapa yang meminta ampun bagi orang-orang beriman lelaki dan juga perempuan. Maksudnya kita istighfar, minta istighfar daripada Allah untuk semua orang mukmin dan juga mukminat. Kulla yaumin, pada setiap hari. 27 marratan, berapa banyak? 27 kali. Ini amalan boleh buat ni. Tadi amalan untuk kita saja, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah banyak kali. Ni pula astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? 27 kali. Bila? Tiap-tiap hari. Apa kelebihannya? Kana minal ladzina yustajabu lahum. Siapa yang baca 27 kali istighfar untuk orang lain ni, dia akan menjadi orang-orang yang dikabulkan doanya. Kalau dia minta doa dari Allah, Allah bagi. Wa yurzaqu bihimul ahlul ard, dan disebabkan dia, Allah Ta'ala akan turunkan rezeki kepada ahli bumi. Allahu Akbar. Maknanya apa? Kerana golongan yang banyak minta ampun bagi pihak lain ni, disebabkan mereka ni, Allah buat turun rezeki kat dunia ni. Disebab tu lah ni kita kena perbanyakkan istighfar. Contoh kalau kata Allahumma salli ala Muhammad, slogan kebanggaan negara kita, orang apa, lagu negaraku ke apa ke, kita kena perbanyakkan. Slogan merdeka kena banyakkan. Lah ni bagi saya lah, Allahumma salli ala Muhammad, umat kita sekarang ni perlu diajak untuk banyak beristighfar. Di samping kita duk fikir macam mana nak bangunkan negara, bangun ekonomi, di samping tu kena sarankan juga kepada umat untuk istighfar. So saya cadangkan di sinilah, tak tahu nak sampai dengar tak dengar. Mana-mana wakil rakyat atau pemimpin masyarakat, kalau berucap depan masyarakat, jangan lupa pesan untuk mereka istighfar. Start daripada ketua kampung ke, pengurusi Korea ke, pengurusi AJK apa-apa ke, sampailah adun ke, ahli parlimen ke, menteri besar ke, Perdana Menteri ke. Dalam ucapan, jangan lupa habaq sekalian rakyat semua, mintalah ampun dari Allah. Istighfarlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ni kita hari-hari duk bincang bab ekonomi, bab semua, tapi bab hubungan kita dengan Allah jarang-jarang kita nak pesan. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita kongsi dapat kita amalkan. Tadi tu amalan siapa banyak istighfar,
Allah Ta'ala akan lapangkan baginya segala permasalahan. Allah akan buka jalan keluar daripada segala kesempitan. Allah akan bagi rezeki tanpa disangka. Dan siapa yang banyak minta ampun bagi pihak orang lain, Allah akan jadikan dia orang-orang yang makbul doa. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu zikir istighfar, saya mungkin pernah bagi kat sini dulu. Kita sebut astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kalau amalkan zikir tu bagus sekali. Karena zikir tu kita minta ampun yang pertama untuk kita, li untuk saya, wali walidayya untuk mak ayah saya, wali ashabil huquqi alayya dan untuk orang-orang yang punya hak ke atas aku. Sama ada maksud orang yang punya hak ke atas aku itulah orang di bawah tanggungan aku, orang yang aku perlu beri hak kepadanya, dan yang kedua maksudnya ialah orang yang pernah aku buat salah dekat dia. Kemudian wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan aku minta ampun ini untuk semua orang Islam laki dan juga perempuan, semua orang beriman laki dan juga perempuan, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah Tuhan yang maha mengasihani. Boleh ingat? InsyaAllah ingat hak Ustaz sebut tadi. Saya ingat zikir tu, tapi zikir tu saya tak boleh ngapai. Itulah. Saya ingat Ustaz cerita. Boleh? Allahu Akbar. Kita akhiri dengan kita sebut sama-sama 3 kali insyaAllah. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, zikir ni Allahumma salli ala Muhammad kelebihannya sangat besar. Terutamanya kalau kita baca doa ni untuk semua orang Islam, termasuk hak mati dan juga hak hidup. Dan untuk orang mati lagi beruntung. Karena kata Al-Imam Ibn Hajar, anna min khasaisi hadhihi al-ummah, di antara keistimewaan umat Nabi ini, annahum yakhrujuna min quburihim bila dhunubin listighfaril mu'minina lahum. Maksudnya apa? Orang-orang Islam ni mereka masuk dalam kubur bawa sekalian dosa-dosa mereka. Tapi bila mai akhirat esok, mereka akan keluar dari kubur tanpa dosa, tak ada langsung. Dosa tu tinggal dalam kubur. Allahu Akbar. Ini untung kita orang Islam. Walaupun pernah buat dosa, tapi bila masuk kubur sekali dengan dosa-dosa pahala kita bawa, esok bangkit akhirat bawa pahala saja, dosa tinggal. Baik. Sebab apa dosa tinggal? Dosa tu dibersihkan, dicuci. Dicuci dengan apa? Listighfaril mu'minina lahum, kerana ada orang beriman lain tolong minta ampun bagi dia. Pasal itu tuan-tuan, saya pernah pesan banyak tempat, kalau kita jumpa kubur, jangan lupa bagi salam.
Dan jangan berat mulut nak baca Allahumma ghfir lahum warhamhum. Jangan berat. Pasal hak kita sebut tu depa dapat habuan, depa dapat kesan. Tang mana kubur jumpa, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah taala bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tu Nabi ajak. Doa pada as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku mohon dari Allah untuk aku dan untuk kamu semua keafiatan. Termasuk keafiatan ialah keampunan. Allahu akbar. Al-Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan ada 10 benda yang dikira orang tu jafak. Ni saya sebut dekat masjid Sungai Burung hari Senin kemarin. Ada 10 benda dikira kita ni kerah hati, jauh daripada kebaikan. Apa dia? Antaranya kata Imam Sufyan, seorang lelaki apabila lalu depan kubur, dia tak bagi salam dan tak doa kat mereka. Jadi kalau boleh kita ni jangan tinggal amalan ni. Nampak kubur, bagi salam. Dan dulu saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, di antara perkara menyedihkan saya, dulu sebelum saya duduk Sungai Ara, saya tumpang rumah mak mentua saya. Dan saya kerja di kedai ayam bayang lepas. Jadi itu satu kemuliaan bagi saya, duduk di rumah mak mentua, kerja di bayang lepas. Kenapa? Pagi-pagi saya nak pergi kerja, tengah hari saya balik, saya kena lalu banyak kubur. Yang saya lalu Jalan Baru. Kubur Jalan Baru ada 3. Sungai Burung 2, 3 Sungai Burung. Tang tu saja dah 6 kubur, 7 kubur. Kubur bayar lepas satu lagi. Maknanya tiap-tiap pagi nampak kubur, saya akan dapat amalan bagi salam, doa kat depa. Lah ni tak ada kubur dah. Dulu masa saya kerja kedai ayam, saya duduk Sungai Ara, kerja kedai ayam juga. Jumpa kubur tapi tak boleh bagi salam. Kubur depan kem tentera tu. Tak boleh bagi salam situ. Jadi tuan-tuan, kalau boleh jangan tinggal amalan bagi salam kat kubur. Berhenti saat kau tengah menyembang, buat kereta menyembang, nampak kubur, berhenti saat. Bukan berhenti kereta tu, berhenti cakap tu lah. Saat lagi berhenti tengah-tengah tu, habis orang belakang. Berhenti saat, bagi salam kat mereka 5 minit. Kenapa? Istighfar kita untuk mereka akan dapat kesan kat mereka. Esok mereka keluar daripada kubur, pahala sahaja, dosa bersih. Pasal apa? Kita tolong duk pergi minta ampun kat mereka. Moga hari ni kita bagi salam kat orang kubur, kita minta ampun dari Allah pada orang kubur. Esok kita duduk dalam kubur pula, orang pula bagi salam kat kita, minta ampun dari Allah untuk kita pula. Jadi perbanyakkan istighfar hak tadi tu. Aku minta ampun dari Allah untuk diri aku, untuk mak ayah aku, untuk orang yang ada hak kat atas diri aku, dan untuk semua orang Islam, laki perempuan, dan untuk semua orang beriman, laki perempuan, sama ada hak hidup ataupun mati. InsyaAllah moga kita dapat fadilat kita sebut tadi insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.